Hello everyone, welcome back to my channel. So if you guys are new to my channel, I am Wan Haisun and I'm going to share beneficial content and sometimes not so beneficial content. Jadi untuk minggu ni dan juga minggu-minggu akan datang, kita akan buat video yang berkaitan dengan hubungan antarabangsa. Orang pertama yang terlibat untuk video kali ini ialah Puteri Nur Syakirah. Jadi kita tengok dulu Puteri Nur Syakirah. Mungkin kita nak tahu sedikit sebanyak tentang Puteri Nur Syakirah. Mungkin dia boleh bagi tahu sedikit sebanyak nama, umur, kalau tak malulah. Lepas tu boleh bagi tahu asal mana dan sekarang tahun berapa ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puteri Nur Syakirah binti Syamuddin, berumur 23 tahun. Asal dari Melaka dan saya merupakan pelajar tahun 3 semester 7 bagi Fakulti Undang-Undang Hubungan Antarabangsa di Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA, Terengganu. Mungkin kita nak tahu juga apa cita-cita awak nanti. Kan kita tahu kita belajar kos hubungan antarabangsa, ada banyak sangat prospek kerjaya, tapi dalam keadaan ekonomi dan sebagainya mungkin ada permasalahan sikit lah. Tapi setakat ni apa agak-agaknya cita-cita Put? Cita-cita saya sebenarnya adalah, saya yakin ramai je pelajar IR yang memiliki cita-cita yang lebih kurang sama, iaitu untuk menjadi seorang pegawai takbir diplomatik. Saya, sebab cita-cita kan mestilah sesuatu yang sangat tinggi, yang susah nak mencapai kan. Saya rasa itu adalah cita-cita yang paling tinggi, susah nak didapat, tapi memerlukan usaha yang banyak lah untuk capai cita-cita tersebut. Okay. Sebagaimana yang kita tahu, Puteri adalah seorang pelajar akhir hubungan antarabangsa, pelajar tahun akhir. Jadi bagaimana perasaan, macam ada tak rasa menyesal bila masuk kos hubungan antarabangsa ni? Dah rasa menyesal ke sekarang? Saya sebenarnya tak berapa menyesal lah untuk mengambil, setelah saya berada dalam IR ni, tak menyesal sangat. Sebab setelah saya berada dalam bidang IR, saya dapati sudut pandang saya terhadap dunia lebih luas dan tidaklah terlalu sempit dan jumut. Sebab IR menyediakan jawapan-jawapan yang saya mahukan. Sebelum ni saya wonder jugalah, saya berfikir jugalah, kenapa jika berlaku satu isu di luar negara macam kebuluran atau isu-isu kemanusiaan, kenapa negara-negara ni tak datang untuk bantu, sedangkan mereka sebuah negara yang kaya, mereka tak cukup manusiawi ke, macam tu. Tapi lepas belajar IR, saya tahu bahawa terdapat prosedur-prosedur yang menyebabkan kita tak dapat nak bantu negara tersebut, sebab setiap negara ada kedaulatan mereka sendiri. Okey, jadi untuk soalan yang seterusnya, saya nak tanyalah Puteri, sebab ada di kalangan kawan-kawan kita, ada yang cakap hubungan antarabangsa ni pilihan utama, ada juga yang cakap hubungan antarabangsa adalah pilihan yang terakhir. Jadi saya nak tanya Put, IR ni, hubungan antarabangsa ni, adakah pilihan utama bagi Put? Dan kalau contohlah Put ada pilihan lain untuk pilih, Put nak pilih kos apa sebenarnya? Sejujurnya IR bukanlah pilihan saya yang pertama. Sebab jika ikut susunan UPU, setelah saya dapat tahu yang saya dapat tawaran untuk IR ni merupakan pilihan saya yang ke-9. Pilihan yang sekadar untuk mencukupkan. Tapi walaupun dia bukan kos pilihan pertama saya, dia masih kos pilihan harapan. Sebab saya mengharap pun untuk dapat belajar subjek ni dengan lebih mendalam. Sebab pembacaan saya sebelum ni terhadap buku-buku yang saya baca sedikit cetek lah, tak banyak lah, kiranya tak terlalu luas dan menyeluruh. Jadi bila masuk ke dalam bidang ni, lebih faham bagaimana negara ini berfungsi untuk sentiasa mengadakan hubungan yang baik dengan negara-negara lain. Pilihan lain selain daripada IR adalah sebenarnya undang-undang syariah. Sebab undang-undang syariah sangat menarik, sebab pertama dia berdasarkan dalil dan nas daripada Al-Quran, dan yang kedua dia lebih spesifik dan dapat diterima, lebih logik lah undang-undang yang ditetapkan tu. Dan yang ketiga,
undang-undang tersebut spesifik, sangat spesifik. Jadi tak ada orang kata apa, pandangan-pandangan lain yang mencelarukan fikiran. Jadi sangat menarik untuk dipelajari. Jadi selain IR, pilihan saya adalah undang-undang syariah. Masih undang-undang. Put daripada STAM kan, kalau tak silap saya kan? Okey, untuk pengetahuan semua, saya merupakan pelajar daripada jurusan ataupun sejarah pendidikan saya sebelum mengambil degree adalah STAM. Mungkin ramai tak tahu tentang cerita ini, dan apa yang penting adalah saya mengambil STAM sebanyak 2 kali. Untuk pengetahuan semualah, mungkin tak ramai di kalangan kita yang mengambil studi tinggi agama Malaysia, melainkan mereka yang berada dalam kos agama dan bercita-cita untuk ke Mesir seperti saya dahulu. Okey, STAM ada 5 pangkat utama, iaitu yang pertama Mumtaz, kedua Jayyid Jiddan, yang ketiga Jayyid, yang keempat Makbul dan yang kelima Rosib. Tapi sistemnya adalah begini, jika satu subjek anda Rosib, maka keseluruhan hasil daripada ujian tersebut akan menjadi Rosib. Jadi sewaktu saya mengambil STAM untuk kali yang pertama, saya gagal dalam satu subjek iaitu subjek Nahwu Saraf. Dan untuk mengulang subjek tersebut, saya akhirnya mengulang 6 subjek untuk menaikkan pangkat saya. Okey, cerita dia macam ni. Sebelum saya ambil keputusan untuk mengulang STAM saya yang kedua tu, saya memilih untuk tak belajar. Sebab saya dah berputus asa. Tapi saya memiliki sejarah pendidikan yang cukup baik lah. Maksudnya keputusan, mungkin saya rasa keputusan yang baik tu telah memberi peluang untuk saya sama belajar di Universiti Awam. Sebab saya belajar di Perak sebelum ni. Sewaktu tingkatan 2, kami mengambil ujian I'dadi. Dan untuk ujian itu saya mendapat pangkat Mumtaz. Kemudian PMR, masa tu zaman PMR lagi, saya merupakan batch terakhir yang mengambil PMR rasanya. Saya mendapat 9A. Untuk tingkatan 4 kita mengambil Sanawi, iaitu masih lagi ujian agama, dan saya mendapat pangkat Jayyid Jiddan. Kemudian SPM saya 9A 1B. B adalah kos Al-Quran Sunnah. Dan yang terakhir saya mengambil STAM, gagal dan tak nak ulang lagi. Tapi berkat sokongan daripada keluarga, saya ulang dan saya berjaya menaikkan pangkat saya menjadi Jayyid. Jadi penting sebenarnya SPM ni, jika anda melakukan dengan baik, insya-Allah ada rezeki-rezeki lain yang datang. Jadi kepada mereka yang kata SPM tak penting, mungkin background keluarga anda adalah baik, mungkin anda daripada keluarga yang senang. Tapi untuk mereka yang keluarga yang biasa-biasa, ada-ada je, sebaiknya anda melakukan yang terbaik untuk SPM anda. Sebab SPM tu segalanya. Cari kerja pun pakai SPM, tahu. Setiap daripada pelajar dalam kos hubungan antarabangsa ni, tak kisahlah dia asal daripada STAM, STPM, diploma, asasi ataupun matrik, mesti mereka ada cabaran yang harus dilalui bila masuk kos hubungan antarabangsa. Sebab kos hubungan antarabangsa ni adalah sesuatu yang agak baru kan bagi kita sendiri. Jadi saya nak tanya Put, apa cabaran yang Put lalui bila masuk kos hubungan antarabangsa, bertukar daripada STAM ke hubungan antarabangsa? Dia agak lain lah kalau kita perhatikan, memang sangat berbeza. Macam mana perubahan ataupun macam mana cabaran-cabaran yang Put kena lalui? Antara cabaran yang terpaksa dilalui setelah bertukar aliran daripada aliran agama kepada aliran undang-undang hubungan antarabangsa adalah, yang pertama, saya dapati teknik pembelajarannya sangat berbeza. Jika belajar dari jurusan agama, kebanyakan daripada kita lebih banyak menghafal dan juga memahami. Tapi dalam IR, kita lebih banyak berfikir, memahami dan juga memberi pendapat terhadap sesuatu isu tersebut. Jadi dekat nak akhir-akhir persoalan ni, kita nak tanyalah contoh lah. Kita cuba bayangkan kalau Puteri tidak memasuki kos hubungan antarabangsa, Puteri akan masuk kos apa? Kalau bukan IR, kalau bukan IR, saya rasa saya masih berjuang untuk berada dalam
jurusan undang-undang syariah. Sebab cita-cita saya memang untuk menjadi seorang peguam syariah pada asalnya. Saya sangat suka mendengar pengalaman daripada Puteri sebab Puteri ceritakan tanpa segan silu bagaimana Puteri mengambil stam dan melalui fasa-fasa di mana kita ada burnout kan. Macam burnout tu bila kita rasa dah malas nak study, malas nak belajar, nak teruskannya sebab ada kegagalan dan sebagainya kan. Tapi Puteri masih teruskan lagi. Jadi saya nak tanya juga Puteri sepatah dua kata lah untuk sebagai nasihat kepada adik-adik yang nak masuk kos hubungan antarabangsa. Okey, nasihat untuk adik-adik yang berminat untuk masuk ataupun sambung pelajaran anda dalam bidang hubungan antarabangsa. Yang pertama sekali, lakukan yang terbaik untuk SPM anda ataupun SPM asasi. Apa saja yang anda lakukan sekarang, lakukan yang terbaik. Yang kedua, bekalkan diri anda dengan teori-teori hubungan antarabangsa. Tak kisahlah realism ke, liberalism ke, marxism ke, komunism ke, bekalkan sedikit pengetahuan tentang teori-teori yang ada dalam hubungan antarabangsa. Yang ketiga, ambil tahu tentang isu semasa. Dan yang keempat, ini paling penting, kuasai sejarah-sejarah penting seperti Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, perang-perang yang kita pernah hadapi sebelum dunia berevolusi dengan cara yang lebih baik. Peristiwa-peristiwa itu akan menjadi titik tolak kepada berlakunya pembaharuan dalam hubungan antarabangsa. Jangan risau kepada mereka yang tak pernah ambil law dan tak tahu tentang undang-undang. Kita ada lecturer yang sangat berpengalaman. Mereka akan ajar anda cara untuk menjawab persoalan ataupun apa-apa saja yang berkaitan dengan undang-undang. Jangan terlalu takut untuk mencuba perkara yang baru. Okay? All the best. Terima kasih. Itu saja untuk video kali ini. Saya sangat terhutang budi dengan Puteri sebab sudah sudi untuk tampil dalam channel saya, iaitu channel Wan Haisun. Saya ucapkan terima kasih yang teramat-amat dan saya ucapkan terima kasih juga kepada semua yang sedang menonton sekarang. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe seperti biasa.